Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab kita. Masih lagi muka surat 22, 4 baris daripada atas. Dan ke-16. Kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah. La'ibus syatranji. La'ibus syatranji, iaitu orang yang bermain catur. Bulan lepas kita dah sebut yang ke-16 ini. Yang tajuk ni ataupun benda ni, bila kita sebut ni maknanya jadi masalah juga di kalangan masyarakat. Saya kuliah di satu tempat, habis-habis sebut tu, di antara 18 golongan yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala marah sangat kepada 18 golongan ni, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mau ampun dosa mereka sekiranya mereka mati tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada malam yang Allah Ta'ala ampun banyak dosa, yakni pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala tak mau ampun dosa mereka ni. Kalau mereka mati, mereka tak sempat bertaubat kepada Allah. Golongan yang ke-16 kita bagi tahu, iaitu orang yang bermain catur. Baru habaq ya. Kita tak syarah lagi. Duduk ujung tepi nak angkat tangan. Ustaz, salah main catur ni Ustaz. Kita pun kata nanti Syed, saya tak cerita lagi. Kita nampak dia punya apa, kita sebut pada bulan lepas tu, dia punya motor Honda tu, dia punya minyak dengan angin dia tak sama. Kan motor Honda dia ada dua apa, tempat adjust minyak dengan angin tu kan, satu minyak satu angin. Dia adjust tak kena, dia sentap, dia nak mati. Macam tu lah. Jadi sahabat kita ni pun tak salah dia, sebab dia kata saya guru di sebuah sekolah. Setakat ni dah 20 tahun dah saya menganjurkan pertandingan catur di antara sekolah. Dan hak duk mai bawa budak-budak pertandingan sekolah ni bukan orang biasa-biasa. Dia kata ustaz banyak yang jadi apa, orang panggil apa kalau ketua kumpulan kah? Bukan ketua kumpulan kan? Cikgu pengiring ke apa ke. Kita kata nanti Syed, kita syarah bagi habis dulu. Sagi nak buat putusan apa pun buatlah. Tuan-tuan pun macam tu. Kalau ada nak rasa nak lompat naik tu, tunggu Syed. Tunggu Syed. Lepas kita habaq sekali lagi tu, suka tuan-tuan lah nak lompat ke apa ke. Yang kita sampai ni bukan kata kita. Bukan kita kata. Kita nakal, kita ambil daripada kitab-kitab, kita tengok daripada perbahasan panjang lebar ulama berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ijma' ulama. Depa petua macam tu. Baik. Kerana apa? Kaedah dalam masalah fiqh ni, kaedah apa? Al aslu fil asya'i fil asya'il
ibahah hatta yadul dalil ala tahrim. Hukum asyai bagi sesuatu perkara, kata ulama, adalah harus. Asyai satu-satu benda ni, apa benda pun kita sebutlah, apa masalah sekalipun, asyai dia benda tu, hukum dia harus. Sehingga apa? Sehingga ada dalil yang menunjukkan pengharaman. Sama ada jadi haram kah, sama ada jadi apakah, kita tengok kepada dalil dia dulu. Disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nadhir, jilid yang pertama, buku surat 60. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ataupun nama sebenar dia Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyah, beliau adalah seorang Syekhul Islam dalam mazhab Hanbali. Mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Siapa Syekhul Islam? Siapa Syekhul Islam mazhab Syafi'i? Zakaria Al-Ansari. Kalau sebut dia Zakaria Al-Ansari, tak payah kita tahulah dia ni siapa dia. Kalau sebut saja Ibn Taymiyah Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyah, maka dia ni ulama besar dalam mazhab Hanbali. Dia jadi Syekhul Islam dalam mazhab Hanbali. Meninggal dunia di dalam penjara di Damsyik. Di Damsyik dulu apa? Dia panggil apa? Damaskus. Pada hari Isnin 27 September tahun 1328. Masa tu umur dia 65 tahun. Dimakamkan di Damsyik berhampiran dengan kubur ibu dia. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam menyebut tentang hukum bagi catur ini, kata dia, wa kadzalika yahrumul bil ijma' idza istamala ala muharram min kazibin wa yaminin fajiratin au zulmin au jinayatin au hadisin ghaira wajibin wa nahwiha. Kata Syekhul Islam, bermain catur ni mana? Tuan-tuan boleh tangkap tak? Bila kita sebut catur tu boleh tangkap tak dia macam mana gaya? Chess dalam bahasa orang putih, chess. Bukan chess dada ni tak? Dada pun chess juga tak? Ada guru bahasa Inggeris ni? Ada guru bahasa Inggeris? Chess dada juga. Ni bukan chess dada tu, chess hak yang catur tu. Dia ada orang panggil apa? Buah-buah dia tu. Buah dia ni bentuk raja, kuda, lagi, ya, dia panggil apa? Kota, kasta. Saya tak tahu tuan-tuan, benda ni tak tahu sungguh. Tahulah catur tu tahu sungguh lah, tapi apa cara main pun semua tak pernah belajar buat tu. Poker saya belajar lah, poker. Tuan-tuan tahu? Pair tu, main poker tu. Hak yang dia daun hak yang mula tu dia tutup. Hak daun nombor 2 dia buka. Daun nombor 1 tutup, daun nombor 2 buka. Daun hak yang buka tu shut spade. Shut spade tau, shut spade. Bila shut spade, bila orang panggil apa, call, dia nak kena call lah. Dia nak kena letak lah apa ke, biji cabai ke, apa nama, kalau letak apa kembiak apa, biji apa pertaruhan tu letak biji kelubi ke, tak lah biji kelubi satu dia letak.
Kau tu kata mana boleh biji kelubi satu, kau tu kata 2 kelubi. Pasal buah kelubi tuan-tuan. Kelubi tahu dah? Takkan tak tahu kot. Hak nombor 2 tu dia sebab hak buka tu queen, hak bawah pun queen juga. Dia panggil apa? Pair tu. Pair. Jadi kawan tu buh 1 kelubi, dia buh 2 kelubi. Dia tak tahu kawan hak yang sat ni, hak atas sat tu, bawah pun sat juga. Pusing pi kawan tu 2 kelubi, mai kawan ni, mana boleh hang langgar aku ni. Aku sat, hang queen. Dia buh 3 kelubi. Sat lagi buka down nombor 3, hak yang 2 sat tadi ni, buka down nombor 3, dia sat juga. Dia jadi apa? Amboi sampai tak tahu Alim sungguh tuan-tuan ni lah. Yang tu saya belajar hang tu. Tapi tak buah-buah kelubi lah. Belajar nak ambil tahu juga. Catur ni saya tak apa tahu. Dam haji saya tahu. Dam haji. Dam haji. Jahat tuan-tuan rupanya main dam haji ni. Masa dia belum naik haji, dia bagus. Makan satu kiri kanan dia boleh pergi. Dia naik haji, tawaf semua siap apa semua. Dia jadi jahat pula tuan-tuan, makan keliling. Atas bawah kiri kanan dia makan habis. Jangan jadi dam haji dam tuan-tuan. Jadilah haji hak betul-betul mabrurnya. Yang tu saya tahu. Ni catur ni tak apa tahu. Tapi tahulah dia punya buah-buah tu, dia ada apa askar, dia ada apa-apa tu kan. Baik. Kata Ibn Taymiyah, bermain catur itu diharamkan berdasarkan ijma'. Kata Ibn Taymiyah, dia kata main catur ni haram berdasarkan kesepakatan ulama. Jika di dalamnya terdapat keharaman seperti dusta, sumpah palsu, zalim, tindak-tindak jahat, perbicaraan yang lara, yang bukan wajib, perbicaraan yang sia-sia. Dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, Ibn Taymiyah dia kata apa? Main catur, kalau dalam main catur tu dia ada penipuan, dia ada pertaruhan, maka main catur tadi ni sepakat ulama kata dia hukum dia haram. Kan kata main catur, lawan teka kala haita pun boleh jadi haram. Kan 2 orang duduk dalam kedai kopi, haita lalu berhenti depan kedai kopi, haita kala merah. Kon tu kata baik, satgi agak-agak lepas haita ni dia nak main kala apa? Lawan teka kala haita ya. Kawan tu kata, aku kata hijau. Kawan dia kata hijau, dia kata tak, biru dia kata. Tuan-tuan jangan ingat lain. Saya cerita pasal kala haita ni. Tuan-tuan duk macam tengok saya sejik macam dah. Saya abang pasal kala haita. Hai, dia kata mana boleh teka saja, tak sekupang dia kata. Hang tak sekupang, aku tak sekupang. Hang tak RM1, aku tak RM1. Menang kat siapa ambil. Cukup dah tuan-tuan. Hak yang tu pun dah jadi haram dah. Teka gurih happy, panjang pendek, buh lantangan, gurih happy. Buh 2, satu pendek, satu panjang. Dia kata pendek ke panjang? Kawan tu kata nak ambil, dia kata tak RM1 dulu. Yang tu pun hukum dia, kalau ada pertaruhan, bukan kata catur semata-mata, apa saja pun sekiranya ada pertaruhan, maka dia jadi haram di sisi syarak. Bagaimana pula sekiranya permainan catur tidak melalaikan kewajipan dan tidak mengandungi unsur-unsur haram? Macam mana pula kalau kita main satu permainan yang khusus di sini nak sebut main catur ni, tetapi tidak disertai dengan apa?
dia tidak melalaikan kewajipan sampai masa berhenti semayang, sampai masa nak buat kebajikan, baca Quran ke apakah, berhenti dulu, pi buat dulu kerja-kerja makruf. Apa hukum tu? Ulama berbeza pendapat dalam masalah main yang tidak melalaikan perkara yang wajib, tidak ada percakapan yang bohong, tidak ada pertaruhan dan sebagainya. Ulama kata berdasarkan hadis-hadis, ulama berbahagi dua. Satu ulama menyebut tak kira ada percaturan ke, tak ada percaturan ke, ada lara ke, tak ada lara ke, sya ke main catur, hukum dia haram. Itu dia. Siapa yang berpendapat macam tu? Ulama-ulama di antaranya Imam Abu Hanifah. Imam mazhab Hanafi. Imam Nu'man bin Sabit rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebahagian daripada ulama Syafi'iyah berpendapat sya ke catur, hukum dia haram. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minum khamar, minum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, keji, kotor, najis, dia termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Tiga ulama besar tadi ni campur sebahagian daripada ulama Syafi'i, kata apa? Catur haram. Imam Al-Qurtubi, saya laju-laju tuan-tuan, saya cepat-cepat sebab kita nak habis tajuk ni. Dah berapa bulan kita sangkut kat tajuk ni. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan haramnya bermain dadu ataupun catur, baik untuk judi maupun bukan untuk judi. Dia. Imam Al-Qurtubi kata, dia bedah ayat tu, dia kaji ayat tu, dia tafsir ayat tu, dia kata apa? Ayat hak yang kita baca tadi tu, Al-Maidah ayat 90-91 tu, ayat tu jadi dalil yang kata judi ke, tenung nasib ke, arak ke, apa ke, benda ni semua daripada iblis, daripada syaitan, maka disuruh kita jauh. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kata dia, syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu. Maka bila arak diharamkan, mana benda-benda lain yang Allah Ta'ala sebut tadi juga adalah hukumnya haram. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadis 2260, kata Nabi, man la'iba bin nardashiri faka'annama sabara yadihi fil lahbil khinzir wa damah. Sesiapa yang bermain dadu, dia seperti mencelup tangannya ke daging babi dan darahnya.
Imam Nawawi syarah hadis tu dia kata apa? Hadis ini merupakan dalil daripada Imam Syafi'i dan majoriti ulama lain tentang haramnya bermain dadu. Ada satu lagi permainan yang terang-terang Nabi SAW kata apa? Main ni haram. Apa dia? Dadu. Dadu guna pula. Dadu guna gaya pula. Itulah hak yang dia boleh balin 3 kali saja tu. Apakah? Berakhir pendek dah. Dia kata boleh. Dia ada nombor 3 semua aja. 3 kali aja dia boleh balin. Main dadu. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kata main dadu ni hukum dia qat'i haram. Maka makna mencelup tangan ke daging babi dan darahnya itu, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, sebagaimana orang makan daging babi dan darah babi, iaitu menyamakan haramnya bermain dadu sebagaimana haramnya makan babi. Makna main dadu ni sama hukum dia haram di sisi agama macam daging babi. Dalam hadis lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laghiba bin nardi faqad asallahu wa rasul." Sesiapa yang berberi dadu maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ulama-ulama ambil hadis tu kalau dadu yang tak berapa berat sangat pun di sisi Islam, hukum dadu ni haram, tambah-tambah pula catur juga hukumnya haram di sisi agama. Diambil secara qiyas ataupun analogi. Hukum dadu itu nak dianalogikan, nak dikiaskan dengan hukum bermain catur. Keterangan daripada sahabat tentang catur daripada Sayyidina Ali dalam asar sahabat, kata dia, "Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun." Satu hari Sayyidina Ali ni dia pas by satu tempat. Dia tengok sahabat-sahabat ni pakat duduk menekun, duduk menghadap masing-masing. Di bawah depa tu ada patung-patung ataupun buah-buah catur tadi ni. Maka Sayyidina Ali kata kepada sahabat, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beriktikaf, memandang kepadanya, bermerhati kepada patung-patung?" Pakat duduk sengap tu kan, duduk seolah-olahnya duduk beriktikaf. Duduk berdiam diri, duduk memandang patung-patung tadi ni. Daripada Imam Baihaqi, kata dia di dalam kitab Sunan As-Sughra dan Syu'abul Iman, "La an yamassa ahadukum jamra hatta yutfa'a khairul lahu min an yamassaha." Seseorang yang menyentuh bara api sampai bara itu mati, lebih baik baginya daripada dia menyentuh catur. Kama qala, hadis daripada Imam At-Tirmizi. Kata Imam Al-Baihaqi, pi sentuh bara api sampai bara api itu padam, lebih baik daripada menyentuh buah-buah catur. Dalam asal sahabat yang lain, kata dia, "La yal'abu bisyatranji illa khati'un." Tidak ada yang bermain catur kecuali orang-orang yang berdosa. Itu dia. Banyak lagi tuan-tuan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama dan asar-asar sahabat yang saya cakap cukup setakat itu bagi menggambarkan kepada kita bahawa keharaman bermain catur ini pada sebahagian daripada ulama. Apa cerita ni? Hak cikgu tadi kata lama duk main ni. Maka kita datangkan juga pendapat daripada sebahagian ulama yang lain yang menyebut tentang permainan catur, juga ijma' daripada sebahagian ulama bahawa hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Yang pertama yang memakruhkan permainan catur tadi ni ialah Imam Asy-Syafi'i. Imam Az-Zahabi menyebutkan
bahawa Imam An-Nawawi pernah ditanya tentang permainan catur haram ataukah boleh. Maka jawab Imam An-Nawawi, jika itu menyebabkan orang ketinggalan daripada waktu solatnya atau bermain dengan taruhan, maka itu haram. Imam Nawawi kata kalau dengan main catur ni sebabkan tak semayang. Ada tuan-tuan, tempat saya pun ada. Yang itu bukan main catur, itu main dam haji tadi ni. Dia punya main dam ni, kita lalu kuliah subuh tadi pun lalu dia duk ada dah. Kita balik kuliah maghrib lagi pun duk ada lagi. Dia dia pakai ship ke mana pun tak tahu. Kan? Tak tahulah belah ni ada tak ada, tapi belah kami ada tuan-tuan. Ramainya bukan muda-muda tuan-tuan. Tuan-tuan pun kira muda lagi ni, ada ni. Kira 6 siri 7 siri dah ada. Tu, hak duk main dam ni. Berapa kali naik haji dah. Saban pun tak pernah pakai. Naik haji punya banyak. Tak tahulah, wallahu alam. Nak kata depa tak sembahyang, kut belakang tu ada tempat depa sembahyang pula. Tapi sekiranya kedapatan tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar, meninggalkan pula dengan judi pula dan sebagainya, meninggal pula benda-benda yang wajib, maka hukum main catur ataupun apa tadi, maka itu adalah haram di sisi pendapat kita, mazhab kita Imam Syafi'i. Jika tidak, kata Imam Syafi'i, makruh. Kalau tak dicampur dengan lalai, tak campur dengan meninggalkan semayang, tak campur dengan cakap bohong dan sebagainya, maka hukumnya adalah makruh. Tersebut dalam kitab Al-Kabair. Sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi dan sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa main catur hukumnya mubah ataupun harus. Pendapat itu juga disokong oleh sebahagian besar sahabat dan tabi'in seperti Abu Hurairah, Sa'id ibnu Musayyib, Sa'id ibnu Jubair dan Hasanul Basri, ketua kaum tabi'in di Madinah. Juga yang menyebut tentang kebolehan bermain catur adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata dia, fa innahu nassun ala ibahati la'bi syatranj, bahawa hal itu merupakan dalil ataupun nas yang membolehkan bermain catur. Itu pendapat ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i juga, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk yang kedua muka surat 121. Juga Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Nashafi menyebut dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'i, sesungguhnya bermain dadu membatalkan sifat adil ataupun menghilangkan sifat adil. Berbeza dengan bermain catur, sebab hukum bermain catur melupakan lahan ijtihad, melupakan lahan ni maknanya kesalahan, berbeza-beza pendapat dalam ijtihad ulama, di mana Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan boleh. Pendapat itu juga merupakan pendapat Abu Yusuf. Baik tuan-tuan, banyak daripada hadis-hadis yang kita baca tadi dan juga asal daripada sahabat, ada yang mengharamkan permainan catur, ada yang membolehkan permainan catur. Kita nak duduk di mana? Kita nak duduk di mana tuan-tuan? Nak main ke tak mau main? Persoalan dia. Nak main tak mau main? Pulang tuan-tuan lah. Kita nak ikut pendapat ulama hak kata haram, kita pegang pendapat ulama kata haram, tak usah main lah. Tapi kalau kita nak main permainan catur ni, kita pegang pendapat ulama juga yang sangat ramai menyatakan hukumnya dibenarkan. Tetapi apapun kesimpulan dia, ke semua ulama yang mengharamkan, yang membolehkan, yang mengharamkan sudah barang pasti. Ada pertaruhan, tak ada pertaruhan, hukum dia haram. Yang membenarkan ni juga pegang pendapat kuat daripada yang tidak membenarkan, kalaulah permainan itu ada unsur-unsur perjudian,
ataupun meninggalkan yang fardu umpama sembahyang dan sebagainya, maka tetap juga jadi hukumnya haram. Cuma kalau di sekadar macam sukan dan sebagainya yang dianjurkan oleh pihak sekolah umpamanya, pihak jabatan, maka dibenarkan. Boleh. Hukumnya adalah mubah ataupun harus. Namun tuan-tuan, di sana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata dia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam adalah seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maknanya kalau benda ni ada manfaat tak daripada sudut agama, tak ada manfaat, maka adalah lebih baik ataupun sebahagiannya benda itu ditinggalkan. Seterusnya yang ke-17, iaitu orang yang bermain gendang, yang kecil di tengahnya, luas dua tepinya, ataupun dipanggil sebagai sahibul kubah. Sahibul kubah, orang yang bermain gendang yang kecil di tengahnya, luas dua tepinya, tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada tiada berkulit padanya sekarang. Apa tuan-tuan tu? Orang yang main gendang, lepas tu gendang dia tu kecil tengah dan luas tepi tu. Gendang tu dia tirus tengah, lepas tu dia buka di ujung tu. Lepas tu dia ada kulit tu, dia ada kulit. Dia pegang tu, dia dua-dua sekali dia jalan. Hak yang Piramli juga, hak yang nak pinjam teropong tu. Dia kata main teropong Hansat. Dia kata nak tengok apa? Dia tengok apa tu? Kan dia dua. Dia tengok wheel. Kan duk ketok tu. Orang panggil apa tu benda tu? Hak rampin tengah. Apa ni? Tak tahu no? Kalau saya sebut tuan-tuan confirm tahu. Tabla. Tabla tu. Ni. Kubah dipanggil ataupun tabla. Yang ke-18 saya baca sekali sebab ada kaitan yang ke-17 dan ke-18, iaitu orang yang bermain rebab. Ariti, iaitu orang yang bermain rebab, biola dan serunai. Kedua-dua perkara 17 dan perkara 18. Kita rangkumkan kedua-duanya dengan satu perbincangan pada malam ini, iaitu apa pandangan Islam berkenaan dengan muzik. Berkenaan dengan muzik. Muzik ni apa cerita? Dibenarkan ataupun tidak dibenarkan dalam agama kita. Seorang sahabat Nabi nama Hanzalah radhiyallahu anhu, satu hari ni dia ada buat satu benda, satu pekerjaan yang dia rasa diri dia sudah jadi munafik. Diri dia sudah jadi berpura-pura dengan agama. Satu hari Hanzalah ni dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah buat satu benda yang saya rasa diri saya ni jatuh dalam munafik. Nabi kata, kamu buat apa? Selepas majlis dengan kamu tadi ni, duduk dalam majlis macam ni, dalam majlis Nabi, duduk majlis macam ni, keluar sekali lagi Hanzalah ni, dia pergi satu tempat yang ada hiburan sikit, ada nyanyi sikit, ada seronok main muzik sikit. Macam kita lah habis-habis lagi ni pergi cari kedai toyam, ada karaoke apa ke, kan, ambil kepiah buh dalam buh dalam harga mutu sat kan, pergi duk tarik jerangkung dalam almari pula kan, lagu wing pula. Jadi Hanzalah ni
Satu hari ni dia rasa aku ni ada buat satu benda yang tak elok lah. Aku ni munafik apa. Tadi ya duduk dalam majlis Nabi, tiba-tiba keluar pi, aku pi jumpa mana tempat ada hiburan tu, pi duduk sat dengar lagu apa semua lebih kurang, sambil kena ayang. Rasa tak berapa cantik, tak berapa seronok. Terapa pi kat Nabi selalu. Ya Rasulullah, aku ni apa cerita? Sehingga terbitlah hadis ni, Nabi SAW bersabda, ya Hanzalah, sya'atan wa sa'atan walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda zikri la safahatkumul malaikah hatta tusallimu alaikum fit turuq. Nabi kata, wahai Hanzalah, ni Hanzalah nak abang, ada masa untuk urusan keduniaan. Nabi kata, Hanzalah ada masa dia hang kena pi seronok-seronok sikit macam tu. Ada masa untuk kamu beribadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengingati Allah, para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Al-Qamakal, hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim, nombor hadis 2750. Nabi nak clarify, Nabi nak perjelaskan kepada sahabat, Nabi nak perjelaskan kepada kita. Kadang-kadang ni jangan kita ni bila pegang agama ni dia jadi, orang kata apa ni, dia jadi terlebih ingat. Kan? Asal dulu ni kita macam tu, macam ni tak usah kira lah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi hidayah dekat kita. Kita jadi satu orang yang sangat bagus, balik rumah dengan anak isteri kita jaga elok apa semua. Yang dulu isteri tak tutup aurat, hari ni tutup aurat. Kita pun tak semayang elok, hari ni cukup 5 waktu main mengaji pula. Pegang-pegang agama ni tuan-tuan, habis lempak habis. Kereta pun tak mau, berjalan kaki lah sambil makan roti jagung. Dengar pula hadis Nabi, siapa yang berjalan mai ke masjid, berjalan dia kata, tu dia kereta tak mau naik. Dekat 1 kilometer jalan kaki. Habis beska-beska geret buruk pergi lempak habis. Sopa-sopa yang ada atas rumah ambil tauk habis, duduk atas lantai. Dia panggil apa? Dia panggil terlebih sangat. Mini kompo, zaman mana itu beli mini kompo tuan-tuan? Ingat mini kompo? Kan? Gedung lah rumah ambil tauk habis tempat sampah. Adakah Islam suruh lagu tu? Baca pula hukum muzik. Tak mau. Apa lagu pun tak mau. Isteri duduk menyanyi dapur, duduk menyanyi. Isteri biasalah duduk di dapur kan, duduk menyanyi kan. Lagu Diana Zain, isteri duduk menyanyi. Seandainya dapat kau selah. Isteri menyanyi, jangan duduk menyanyi, haram. Lagu tu kah? Nabi nak clarify kat sahabat. Nabi kata, hati kamu kadang-kadang dok kepada hiburan. Nabi kata, sekiranya walaupun kamu pergi buat benda lagu tu, tapi kamu tak lupa kepada Allah, kamu masih mengingati agama, maka Nabi kata, di tengah jalan malaikat sentiasa bagi salam juga dekat kamu. Nabi nak habaq kat sahabat, nak habaq kat kita bahawa Islam macam tu. Daripada Ibn Shihab, kata dia, rawihul qulub sya'atan wa sya'atan. Maksudnya, rehatlah hati-hati kalian. Ada masa untuk urusan dunia dan ada masa untuk urusan akhirat. Disebut dalam kitab Al-Maqasid fi Hasanah fima ashtahara ala al-sinah, muka surat 372. Kita sebut juga seperti mana kita sebut di awal perbincangan tentang hukum catur tadi. Kaedahnya al-aslu fil asya'il ibahah. Setiap sesuatu ataupun hukum asal bagi suatu perkara adalah mubah, adalah dibenarkan
sehinggalah ada datang satu dalil yang mengharamkan. Nu'man bin Bashir meriwayatkan daripada Nabi SAW satu hadis yang sangat terkenal. Al-halalu bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Kata Nabi dalam hadis ni, Nabi kata apa? Tak usah duk koplah. Kerana kata Nabi yang halal ni terang, yang haram pun terang juga. Namun di antara kedua-duanya kata Nabi, dia ada benda yang bersifat dengan mushtabihat, benda yang bersifat dengan syubhah. Yang ni susah sikit tuan-tuan. Umum kita tahu buah jangguih haram ke halal? Buah jangguih lama tak sebut no, buah jangguih halal dah. Ayak Nescafe haram ke halal? Halal. Terang. Yang halal terang. Haram terang tak? Judi. Pasal apa? Pasal ada dalil. Kata haram. Benda lain, umpamanya arak. Haram tak arak? Tak usah ubat pening kepala. Arak ni sungguh-sungguh haram ke tak tau? Dah. Tak payah kelang kabut. Halal terang, haram terang, Nabi kata. Wazalika umurun, kata Nabi, di antara halal haram ni dia ada satu benda yang bersifat dengan syubhah. Yang ni susah sikit. Kita duk pi apa tu pancok ayak tu, duk ambil ayak semayang, duk lobok muka ambil ayak semayang. Nak capai gayung, tengok-tengok ada jam dalam tu, jam. Tengok-tengok jam pula, ui. Satu macam punya G-Shock. G-Shock hak yang buh layak 3-4 hari pun tak ada apa. Macam jam kita ni usah 3 hari. Buh sat lagi pergi tengok oleh masuk ayak ambil lah kan. Berhenti terus ke apa? Berhenti terus. Okey, lepas azan berhenti terus. Terus berhenti. Jangan tangkap lagi. Kita bagi lalu azan tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Allah Muhammad. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salah.
Ya. حي على Ya. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana salatul qaim. Salah wa ma'asumullah. Nakala jam tadi. Tengah duk lomok muka ayat semaya. Tengok-tengok jam sebelah. Ish, dia kata jam siapa ni? Nak ambil tak mau ambil. Kalau aku tak ambil, sekali orang ambil. Daripada orang ambil, baik aku ambil. Dia confuse. Boleh tak boleh benda tu. Maka yang tu syubhah. Nabi SAW sebut, barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang syubhah, kata Nabi, dia telah menjaga agama dan kehormatan dia. Siapa yang termasuk dalam perkara syubhah, dia telah jatuh dalam perkara haram. Seumpama pengembala yang menggembala binatang ternakannya di sekitar kawasan larangan, lama-lama akan jatuh ke dalamnya. Belah kambing betul-betul duduk di tepi gaung. Mungkin tak kambing jatuh gaung tadi? Mungkin, kemungkinan sangat besar. Itulah perkara syubhah. Yang benda ni dia kena pergi mengaji. Dia kena pergi belajar hukum-hukum yang tersembunyi yang di sebalik daripada yang sebalik tadi ni. Begitu juga dengan muzik dan nyanyian ni. Boleh ke tak boleh? Muzik ni kita duk pergi dengar. Boleh ke tak boleh muzik ni kita duk ambil dia sebagai hiburan? Maka kata ulama, al-ma'azif merupakan kata jamak bagi mi'zafatu, yang bermaksud alat muzik. Ibnu Qayyim menyebut bahawa al-ma'azif adalah seluruh alat muzik dan permainan dan tidak diselisihkan oleh ahli-ahli bahasa. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahawa al-ma'azif adalah seluruh alat muzik dan permainan yang digunakan bagi tujuan meringi sebuah lagu ataupun syair. Ibnu Khaldun menyebut al-ghina merujuk kepada seni komposisi suara dan kaedah menyusun suara mengikut nada yang tersusun. Di antara nama alat-alat muzik yang disebut dalam hadis dan para ulama ialah, dia kata, at-tunbur. Tunbur sejenis alat muzik bertali seperti gambus. At-tabl, gendang ataupun drum. Mizmar, seruling. Al-autar, gitar. Al-ud, sejenis alat muzik bertali seperti gambus. Dan ad-duf, gendang. Beberapa jenis alat muzik yang menggunakan tali dan menggunakan angin. Ulama berbeza-beza pendapat tentang pengharaman muzik dan nyanyian. Jumhur ulama dan fuqaha mengharamkan alat muzik.
Cuma ada sebahagian daripada mereka yang mengharuskan alat muzik tertentu dalam keadaan tertentu. Maka kita sebut di sini pandangan-pandangan ulama-ulama yang menyebutkan tentang hukum muzik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah ditanya akan muzik dan nyanyian. Maka beliau, yakni Imam Malik bin Anas, berkata hanya orang fasik yang terlibat dengan aktiviti seumpama ini. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, Syekh Ibn Taymiyah mendengar nyanyian atau alat muzik menimbulkan mudarat yang dahsyat terhadap agama seseorang. Tidak ada cara lain selain daripada menutup jalan agar tidak mendengarnya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu' Fatwa. Imam An-Nawawi, imam mazhab kita Syafi'i, para ulama bersepakat terharamnya upah yang diperoleh oleh penyanyi dalam aktiviti nyanyian. Siapa kata tu? Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab kita Syafi'i. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada nyanyian saya ini, hasil daripada nyanyian saya ini, akhirnya saya dapat menghantar kedua ibu dan bapa saya mengerjakan haji ke Mekah. Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan ingat tak ayat tu? Ada satu artis sebut berapa tahun lepas tu. Tu dia. Tak tahulah dapat haji apa? Haji nak motor lah kot. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, juga ulama besar mazhab Syafi'i, menukilkan ijma' akan pengharaman alat muzik, menyatakan bahawa siapa yang mengatakan ada khilaf dalam isu ini, dia telah melakukan kesilapan atau dikuasai hawa nafsu sehingga ia memekakkan dan membutakannya daripada melihat ataupun mendengar kebenaran. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami tak mau cemar banyak. Dia kata kalau ada siapa hak kata muzik ni harus, dia ni buta perut lah dalam bahasa kita. Kata Ibn Qudamah, sesiapa yang menjadikan muzik sebagai satu pekerjaan atau mengambil kanak-kanak dan hamba untuk menyanyi dan dihadiri oleh orang ramai, maka orang seperti itu tidak diterima kesaksiannya. Tu dia lagi teruk. Ibn Qudamah kata, Syah kata hang ni penyanyi tak sah jadi saksi ya. Aku terima nikahnya Polan binti Polanah dengan dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Pitanya satu orang hak yang kerja menyanyi, pitanya kawan nak kerja menyanyi, sah? Dia kata sah. Tak sah nikah. Siapa kata? Imam Ibnu Qudamah. Tapi dia bukan bermazhab Syafi'i. Perlih tuan-tuan, perlih. Kalau tuan-tuan hak yang menikah dan ada krisis dalam rumah tangga, saya dengar baru ni satu profesor juga tanya kepada satu orang, tapi tak dengar habis lah. Nah, kerana apa? Kerana dia sebut di sana, kalau orang yang menyebut tentang lapas cerai itu kepada isteri dengan talak 3 umpamanya, kalau ikut pendapat kita, mazhab kita, kalau dia kata aku cerai hang talak 3, jatuh apa? 3 tak? 3. Ada satu orang itu dia cerai isteri dia talak 1000. Dia telefon saya, dia kata, ustaz, saya dah cerai isteri saya talak 1000. Jatuh berapa? Dia kata saya. Saya kata jatuh 1000. Dia kata apa buat lawak ni? Saya tanya betul-betul, dia kata. Saya kata saya jawab betul-betul ya. Hang pun buat lawak dengan Allah Ta'ala boleh? Nak marah saya buat lawak dengan hang? Kan? Kalau 1000 pun 3. Saya dengar kalau di polis, lapas calak berapa pun, 3 ke 4 ke berapa, suka dia lah tengah marah ni kan. Oleh kerana lapas tu baru sekali, maka jatuh satu talak aja. Tu. Tapi bukan bukan pendapat mazhab kita lah tu. Maksudnya
dalam kes ni pun Ibnu Qudamah dia bukan mazhab kita. Dia sebut apa dalam kitabnya Al-Mughni. Imam Khatib Asy-Syarbini bahawa merosakkan tumbur wajib dikenakan ganti rugi. Kerana ia merupakan alat yang bawa maksiat. Tu dia. tak wajib bagi ganti rugi. Contohnya pergi ambil satu orang tengah duk petik kita kapuk tepi jalan kan, kita lalu masjid, pegang kita ada kelepung bagi. Kan? Tak wajib bayar ganti rugi. Pasal apa? Pasal alat itu membawa kepada maksiat. Kita kata ada pandangan-pandangan di antara pandangan-pandangan ulama yang agak syadud, yang agak keras dalam hukum muzik ni. Dan didatangkan pula akan dalil-dalil pengharaman dia. Saya pun tak boleh baca habis tuan-tuan, masa kita tak ada. Jadi tuan-tuan kalau nak rujuk benda ni, tuan-tuan boleh buka web Mufti Wilayah Persekutuan. Mufti Wilayah Persekutuan hukum muzik, tuan-tuan search masuk Mufti Wilayah, tuan-tuan search masuk, type sana hukum muzik dalam Islam, tuan-tuan akan keluar makalah ni. Tuan-tuan baca pergi habislah. Kerana apa? Kita tak boleh lebih dah, masa dah agak lewat. Ada dalil-dalil pengharaman dia beserta dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran. Kita nak datangkan juga sedikit dalam masa 5 minit ni tentang fatwa ulama yang mengharuskan muzik ataupun nyanyian. Abu Bakar Ibnu Al-Arabi membawakan hadis-hadis yang digunakan untuk mengharamkan nyanyian, mengatakan tidak ada satu dalil pun yang sahih untuk mengharamkan nyanyian kerana perawi-perawinya tidak sikah. Kata ulama, hukum menyanyi ini tak sampai kepada haram. Sebab apa? Sebab hadis-hadis dia kata yang sebut tentang pengharaman nyanyian ni, perawi-perawinya tidak sikah, tidak dipercaya, tidak kepercayaan. Yang lebih sahih kata dia, hadis-hadis tersebut adalah batil. Rujukan Al-Ahkamul Quran. Ibnu Hazim di antaranya yang membahaskan hukum nyanyian pada semua riwayat hadis tentang haramnya nyanyian adalah batal. Sama. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam mensyarahkan Minhaj Al-Tullab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari pula memakruhkan nyanyian tanpa alat muzik. Sulaiman Al-Jamal kata, kita nak menyanyi, duduk dalam kereta seorang-seorang menyanyi, umpamanya isteri duduk di dapur menyanyi, duduk dalam bilik ayak menyanyi, tidak ada muzik, maka tidak ada masalah di sana. Satu riwayat daripada Imam Al-Muzani menyatakan bahawa satu hari beliau berjalan bersama Imam Asy-Syafi'i dan menemui seorang hamba wanita sedang menyanyi dan beliau tidak mengingkarinya, bahkan mendengarnya. Rujuk Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Imam Al-Qalyubi meskipun mengharamkan nyanyian pada hari perayaan, beliau mengharamkan nyanyian dalam keadaan sakit dengan niat untuk menyembuhkan sakit. Sakit, duduk seorang-seorang dalam rumah tu menyanyi. Tengah duduk tu kan. Lagu apa nak menyanyi bagi hilang sakit sikit senangnya dalam hati kalau beristeri dua. Nyanyi lagu tu lah. Pasal apa? Tengah duduk sakit ni. Tuan-tuan jangan duduk main. Kami pi satu tempat, nak pi baca Yasin rumah orang sakit. Sakit teruk dah tuan-tuan. Memang saya duk perhati, kata dia ni 3 hari jalan dah ni. Habis-habis tu mereka bersembang lah. Mereka kata ni tanah kat satu tempat tu dekat 10 hektar nak jual 80,000 je. Tuan-tuan tahu dah sakit tadi teruk. Dia kata 80,000 murah tu, dia kata. La ilaha illallah. Jangan buat main lah. Sakit ni kalau dengan duit dia jadi elok. Dan sebahagian daripada ulama di antaranya sebut keharusan untuk muzik ini di dalam umpamanya majlis-majlis, dia kata perkahwinan umpamanya. Dalam majlis kahwin,
diadakan sedikit muzik dibenarkan oleh syarak. Tapi jangan sampai nak bercakap pun tak boleh lah habaq kat DJ tu. Kan? Kadang-kadang kita pergi rumah Kunuri ni nak bercakap lah, ni tak kenal ni jiran sebelah duk makan dengan kita. Tanya dia mai mana? Mai mana? Mai mana? Mai mana? Selama, dia kata, oh selama. Pasal apa? Muzik kedum kuat sangat. Boleh tak dalam muzik, dalam perkahwinan? Boleh. Dalam majlis umpamanya, majlis katan, majlis anak, budak-budak nak katan, pasang muzik-muzik sikit, maka dibenarkan oleh syarak. Baik. Seni kata dan sebagainya tu umumlah, saya tak maklum tuan-tuan lah. Maka seni kata yang baik dibenarkanlah, lagu-lagu nasyid umpamanya dibenarkan dalam majlis-majlis. Wallahu a'lam bishawab. Tetapinya sekalian yang tersebut itu, jikalau tiada mereka itu taubat ia daripada bermain sekalian yang tersebut itu dengan taubat yang sahih dengan segala syaratnya, maka jikalau taubat itu kemudian daripadanya, maka bahawa sesungguhnya diampun Allah Subhanahu wa taala akan sekaliannya. Sebelum mati taubat dengan taubat nasuha, Allah Ta'ala reset habis dosa-dosa dia. Maka adalah ia daripada jumlah orang yang beroleh kemenangan pula, kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Orang yang taubat, at-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka segeralah olehmu, hai segala orang yang berkehendak kemenangan akhirat, dengan taubat kepada taubat sebelum lagi kedatangan maut, dan tinggalkan olehmu pula akan mengerjakan pekerjaan yang lalai daripada zikrullah Ta'ala, dan daripada mengerjakan taat akan dia, dan tinggalkan olehmu pula daripada mengerjakan pekerjaan terpedaya dan segala pekerjaan yang derhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan digantikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar kurnia dan dengan limpah rahmatnya akan sejahat-jahat amal kamu itu dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu, karena firman Allah Taala, innal hasanat yubhibnas syai'at. Artinya sesungguhnya segala amal yang kebajikan itu menghapuskan ia akan segala perbuatan kejahatan. Kita hari-hari ni jangan lupa, jangan lekang mulut kita daripada berzikir, bertasbih, melakukan ibadat-ibadat sunat umpamanya. Kerana apa? Kerana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini dia akan menghapuskan, akan menolakkan akan segala kejahatan. Maka inilah jumlah daripada perbuatan kejahatan dan permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ampun bagi segala orang yang bertaubat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah tanbih pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi